Jadi sebelum kita sambung lagi ada pertanyaan dan soalan yang pertama daripada pemanggil kita. Silakan. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi Doktor Zaharuddin yang dimuliakan saya Umar bin Abdul Majid daripada Pelda Sini Timur Pekan Pahang. Silakan Cik Umar. Saya nak tanya sikit Doktor ni mengenai inilah penipuan dalam cyber ni, alam cyber ni Doktor. Sejak kebelakangan ni Doktor ya, begitu ramai sekali orang yang tertipu dengan cyber ini, alam cyber ini Doktor. Kadang-kadang mereka ni bukannya tidak berpelajaran, mereka ni berpelajaran tinggi Doktor. Dan mereka ni pelik juga saya mengapa perkara macam ni boleh berlaku Doktor. Sedangkan mereka ni cukup cerdik dalam bidang internet ini. Sedangkan mereka kadang-kadang berpuluhan ribu. Kadang-kadang ada yang di kalangan ibu-ibu tunggal yang percaya sangat kepada percintaan di alam cyber ni Doktor. Mengapa perkara macam ni boleh berlaku Doktor? Sedangkan mereka ni cukup terdidik, cukup mahir dalam internet ni Doktor. Itu saja soalan saya Doktor. Terima kasih banyak Doktor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, jadi insya-Allah kita akan kembali selepas ini untuk menjawab soalan daripada Encik Umar tadi. Jadi jangan ke mana-mana. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dapat kita sama-sama lagi dalam rancangan Tanya Ustaz secara langsung. Jadi kita nak cuba jawab soalan daripada Encik Omar tadi tentang mengapa penipuan cyber ini masih mampu untuk berlaku dan terus berlaku, dan dia berlaku kepada orang yang dikira berpelajaran tinggi lagi dan dalam bab pelaburan dan juga disebut di dalam bab percintaan ya. Jadi bagi saya kalau dalam bab percintaan sebagai contohnya ya, dalam bab percintaan ini, dia kalau lelaki dengan perempuan dalam cyber ini, kalau ikut firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nur ayat yang ke-26, al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat ulaika mubarrauna mimma yaqulun lahum maghfiratun wa rizqun karim. Allah kata perempuan-perempuan yang tak baik adalah memang untuk lelaki-lelaki yang tak baik, dan lelaki yang tak baik untuk perempuan yang tak baik, dan wanita-wanita yang baik untuk lelaki yang baik, dan lelaki yang baik untuk perempuan yang baik. Maka Allah kata dekat situ, mereka yang baik itu adalah bersih dari yang dikatakan oleh mereka yang baik itu adalah bersih dari tuduhan buruk yang dikatakan oleh orang-orang jahat. Maknanya mereka itu akan sentiasa dapat berlepas diri daripada macam-macam tuduhan dan juga pujukan orang-orang jahat. Lahu maghfiratun wa rizqun karim. Bagi Allah SWT, Allah akan berikan keampunan dan rezeki yang mulia. Jadi dekat sini nak sebut, sebenarnya berpelajaran tinggi yang dimaksudkan itu adalah atas kertas atau apakah ta'rif definisi berpelajaran tinggi yang dikehendaki dalam Islam. Berpelajaran tinggi dari sudut Islam tidak lain tidak bukan adalah orang yang akan sedar tentang kehidupan di selepas kematian. Sebagaimana Nabi kata, Al-Kayyis man dana nafsu wa alima lima ba'dal maut. Orang bijak adalah orang yang tahu apa yang dia nak pergi dan dia tahu apa yang akan terjadi, apa yang dia nak bawa kepada kehidupan di selepas kematian. Wala ajizu man ittaba'a hawahu wa tamanna 'ala Allah. Orang yang lemah akal, orang yang tak bijak, tak pandai adalah orang yang mengikuti hawa nafsu dia, dan kemudian dia berharap akan dapat keampunan, dia akan berharap mendapat syurga Allah SWT. Jadi kalau dikatakan berpelajaran tinggi tapi terpedaya dengan pujukan awang hitam orang kata, ataupun tak hitam pun, awang putih ke, tak kira lah siapa pun, maka mereka ini sebenarnya orang yang menganggap nafsu mereka nak penuhi hawa nafsu. Kalau tak nafsu itu dijadikan Tuhan, kita akan sentiasa dapat selamat tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Sebagaimana ada seorang kawan yang mana beliau ni cuba untuk ditipu oleh satu skim sebagai contoh. Skim cepat kaya ni, skim gores dan menang. Tuan-tuan pernah dengar skim gores dan menang ni? Ini saya nak cerita latar belakang kenapa penipuan itu berlaku dalam pelaburan dan juga dalam percintaan. Orang yang hidup dia target untuk dapat kekayaan, contohnya, bila mana datang satu kad untuk digores, dia pun gores. Bila dia gores, tengok-tengok menang. Menang dapat kereta. Menang dapat macam-macam lah. Adalah macam-macam. Sekali pilih saja, tak perlu bayar apa-apa. Kalau orang yang ketika itu, dia adalah orang yang iman dia lebih kuat daripada nafsu dia kepada kebendaan, dia akan sentiasa berhati-hati. Sebab biasanya skim cepat yang gores dan menang ni, lepas kita gores, kita menang, tiba-tiba masa itulah juga kawan kepada orang yang datang berikan kad tu akan datang. Dia kata, okey, mari kita pergi sana, tapi kamu kena bayar sekian-sekian. Orang yang dah hati dia kepada kebendaan, dia sanggup bayar apa sahaja untuk dapatkan benda yang dia rasa berbaloi itu.
Tapi kalau orang yang hati dia sentiasa faham tentang hukum terlebih dahulu, kita tengok apa hukum benda seumpama ini, maka dia akan sentiasa berhati-hati. Samalah juga macam pujuk rayu manusia yang berada di alam cyber. Kalaulah hati kita ni memang gersang kepada kasih manusia yang entah pada mana-mana, yang kita tak tahu, yang kita tahu kalau dia datang berkasih dengan kita melalui cara cyber, tanpa melalui jalan yang betul, melalui mak ayah, lepas tu mengajak kepada pernikahan yang sah, maka pada ketika itu kita akan tepis semua sekali dan cyber ini tidak akan berjaya. Inilah dia orang-orang yang berpelajaran tinggi pada pandangan Allah SWT dan berbijak, bukanlah orang yang hanya atas kertas ada PhD ke, ada profesor madya, ada profesor penuh. Ini bukan semata-mata nilaian yang untuk dianggap bijak pada pandangan Islam. Maka yang kedua, kenapa sentiasa ada orang kena tipu? Kerana sentiasa manusia ini kreatif dan ada orang lebih pandai daripada orang lain. Pandai dari sudut menipu dan mempengaruhi orang. Sebab tu Allah sentiasa mengingatkan kepada kita kalau wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Di atas setiap orang alim tu ada yang lebih alim. Jadi katalah kita ni alim internet. Kita tahu kita kena tawaduk. Oh, ada orang lebih alim yang mungkin menipu kita. Jadi macamlah orang ilmuwan, orang alim ulama. Dia dah alim tu, dia jangan ingat tak ada orang yang lebih alim daripada dia. Mungkin ada orang lebih alim dari sudut lughah, dari sudut balaghah dan macam-macam. Jadi bila kita merasa kita sangat alim, kita ni pandai, kita tak rasa ada orang boleh menipu kita, kita membuka pintu ditipu.